Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak menerangkan tentang apa yang saya belajar dalam Fiqhul Usrah, bab Fil Ankihah Al-Muharramah. Jadi, hari ini saya belajar Fiqh Usrah dalam bab pernikahan-pernikahan yang diharamkan. Jadi, Al-Ankihatul Muharramah terbahagi kepada dua, iaitu Mu'abbadah dan Ghair Mu'abbadah ataupun Mu'aqqatah. Apakah itu Mu'abbadah? Mu'abbadah ni adalah perkahwinan yang haram selama-lamanya, abadan. Dan Ghairu Mu'abbadah, perkahwinan yang diharamkan sementara perempuan tersebut masih dalam hal itu. Ghairu Mu'abbadah ataupun Mu'aqqatah, yang bermaksud sementara. Muharramah mu'abbadah terbahagi kepada lima. An-nasab, ar-rada', as-sihru, al-li'anu, al-wat'u fil iddah. An-nasab bermaksud nasab keturunan, tak boleh berkahwin dengan nasab keturunan kita lah. Yang kedua ar-rada' disebabkan penyusuan. Yang ketiga as-sihru, iaitu disebabkan oleh penantuan sama ada mertua dan juga menantu. Yang keempat disebabkan sumpah li'an. Sumpah li'an ni adalah sumpah zina suami ke atas isteri. Yang kelima, al-wat'u fil iddah bermaksud al-wat'u kat sini bermaksud perkahwinan. Diharamkan berkahwin dengan perempuan yang berada dalam iddah, sama ada iddah talak ataupun iddah kematian suami. Jadi sebab muharramah mu'abbadah yang pertama adalah dengan nasab. Okey, yang pertama adalah ibu kita dan ibu kepada ibu iaitu nenek, dan ibu kepada nenek kita dan ke atas. Dan yang kedua, bintuhu, anak perempuan kita ataupun anak kepada anak perempuan kita iaitu cucu kita, ataupun anak kepada cucu kita dan ke bawah. Dan yang ketiga, al-ukht, iaitu adik-beradik perempuan tak boleh kahwin, ataupun sama ada adik-beradik kandung ataupun adik-beradik perempuan si ibu ataupun sebapa tak boleh kahwin. Adapun yang keempat, haram berkahwin dengan adik-beradik perempuan ayah, iaitu makcik belah ayah, dan ke atas, seperti adik-beradik perempuan datuk kita dan ke atas. Tak kisah sama ada adik-beradik kandung ataupun adik-beradik si ibu ataupun sebapa. Dan yang kelima, haram juga berkahwin dengan makcik belah mak kita, iaitu adik-beradik perempuan mak kita, haram berkahwin, dan juga ke atas, seperti adik-beradik perempuan nenek kita dan ke atas, memang tak boleh. Sama ada adik-beradik kandung ataupun si ibu ataupun sebapa. Yang keenam, bintul akh, anak perempuan kepada adik-beradik lelaki kita dan ke bawah. Dan yang ketujuh, bintul ukht, anak perempuan kepada adik-beradik perempuan kita dan ke bawah. Kesemuanya tak boleh dikahwini abadan, selama-lamanya. Jadi kita berpindah kepada muharramah mu'abbadah yang kedua, iaitu al-hurmatu bir-rada'ah, iaitu haram dengan sebab penyusuan. Ada 7 syarat, tapi hari ni saya belajar 4 syarat saja dulu. Yang pertama, antakunal murdi' imra'atan. Mestilah orang menyusui itu adalah perempuan, bukanlah lelaki, bukanlah haiwan. Dan yang kedua, ayyurdi as-saghir fil haulain. Mestilah yang disusukan itu adalah budak kecil dalam tempoh 2 haul. 2 haul ni dikatakan 2 tahun bersamaan dengan 24 bulan, tapi ada kaul lain, kila, dikatakan ada 30 bulan juga. Tapi kita ambil tempoh 24 bulan lah untuk kita belajar ni. Jadi antara masail yang terdapat dalam syarat yang kedua ni adalah in futima qabla al-haulaini wastaghna 'anil rada' lam yuharrim rada'ahu ba'da dhalik. Jadi kita kena bagi contoh lah, nak bagi faham ayat ni. Jika okey, contohnya mak si A ni dia tinggalkan anak dia dekat jiran dia, sebab dia nak pergi kedai ke ataupun pergi tempat lain kan. Lepas tu anak dia si A ni sebenarnya dah boleh stop menyusu dah tak perlukan susu. Tak cukup tempoh 2 tahun lagi. Tapi tiba-tiba dekat rumah jiran dia, si B ni, dia anak yang si A tu dia menangis. Lepas tu menangis-nangis, jadi dia nak tenangkan anak si A tu, dia pun bagilah susu dekat anak tu. Walaupun sebenarnya anak tu dah tak perlukan susu. Jadi adakah anak susuan, jadi adakah anak-anak B tu jadi adik-adik susuan A? Jawapannya adalah tidak. Jawapannya boleh berkahwin lah, sebab sebenarnya anak si A ni dah tak perlukan susu. Jadi itulah apa hukum ni, apa ayat ni nak bagi tahulah.
Jadi baca balik ayat tu, in futima qabla haulaini. Jika anak tu berpecah ataupun stop dari minum susu, wastaghna dan tak perlukan susu lain, jadi lam yuharrim radha'ahu ba'da zalik. Tak diharamkan adik-beradik susuan dia. Ba'da zalik ni selepas dia dah stop minum susu tu. Maksudnya kalau dia ada ibu susuan yang kedua, tapi sebenarnya dia dah stop menyusu, kiranya ibu susuan kedua tu anak-anak dia boleh dikahwini, bukanlah menjadi anak susuan. Ataupun jadi anak susuan tapi boleh dikahwini. Yang ketiga, ayyasilal labanu ilal halqi awil jawfi uh, ayyasilal labanu ilal halqi awil jawfi minal fammi biradha'ah. Maksudnya susu tu sampai kepada hal ruang ruang dalam mulut budak tu lah al-halqu ataupun al-jawfu dengan sebab penyusuan. Dan yang keempat, ayyakunal laban sirfan au khalian. Sirfan ay khalian au makhlut bima'i. Susu tu haruslah tulen ataupun bersih daripada apa-apa, ataupun boleh dicampur dengan cecair-cecair lain, macam campur dengan air ke dan benda lain lah. Jadi bila dah campur dengan benda lain ni ada khilaf. Ada bukan. Jadi bila dicampur dengan cecair lain ni, jika ataupun jika berlaku contoh bila campur dengan air kan, rasa air tu lebih kuat daripada rasa susu tu. Hal yu'tabaru al-laban, adakah dikira sebagai susu lagi benda tu? Ada dua pendapat. Kalau mazhab Maliki dan mazhab Hanafi menganggap susu tu dah tak dikira sebagai susu lah sebab dah rasa air. Dan pendapat yang kedua, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan juga As-Zahiri menganggap ianya masih susu dan dikira sebagai ar-radha'ah. Dan yang terakhir, berapa kali susuan baru dikira sebagai menyusu ataupun susuan? Ada tiga. Yang pertama, tak disyaratkan berapa bilangan susuan untuk dijadikan adik-beradik susuan ataupun haram sebab penyusuan. Dan pendapat yang kedua, Imam Abu Hanifah mengatakan musah wahidah, iaitu satu bekas ataupun satu kali susuan sahaja. Dan Imam Syafi'i mengatakan 5 kali susuan baru dikira sebagai ar-radha'ah. Tahrim bir-radha'ah. أكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خير الجزاء وشكرا على مشاهدتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.